Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, dekat sangat tu. Dekat sikit. sangat. Okey, okey, okey. Oh, ni Dekat sangat. dekat sangat Okey, lah. okey, okey. So Okey. sekarang ni Okey. tengah live. Tapi tak tahu dia punya sound tu macam mana. Boleh tak kalau ada yang boleh dengar untuk komen? Kalau ada dengar live ni, jawab bagi salam. Assalamualaikum ke ataupun jawab salam kami. Assalamualaikum. Kita tengah check dulu audience kita ni okey ke tak. Tak tahu audience tu ada ke tak malam ni. Pasal. Tengah busy dengan PRU Janganlah. Oh, okey. Okey, kita tak sentuh pasal PRU okey pun, lah. tak sentuh pun. Ataupun Brazil ada buat handset tak? Handphone. Kejap. Kita tengok dulu. Kita tengah check Okey. Mustahil sebancing. Bang. Assalamualaikum bang. Ini saya punya resident engineer. Oh, boleh tak komen sikit dengar? Boleh komen tak bang? Abang dengar tak suara kami? Sebab yang ni kami tak pakai mic handset, kami pakai mic exterior punya. Ada mic Boya Hamka. Boya. Bukan Buya Hamka. Oh, Boya. Boleh try komen. Kalau dengar komen. Assalamualaikum. Kita tengah nak tengok okey ke tak okey sebenarnya. Yang like tu dengar ke tak? Tak sekarang ni sound cantik tak? Boleh Sound, clear tak? sound boleh dengar. Ukhti Nur Aisyah. Nur Aisyah boleh dengar tak suara kami? Kalau boleh dengar, bagi salam ataupun type Allahumma salli ala Muhammad, ataupun type selawat ke, type benda-benda yang baik lah, yang nanti bila kami baca tu ataupun ada orang baca dapat pahala automatik. Waalaikumsalam. Okey, maksudnya dengar. Okey. Kita tak sembang kosong lah. Tak sembang jelas. kosong. Jelas. Alhamdulillah. Okay. Sebab kami pakai mic exterior mic. Kata kita nak sound tu lagi sedap kot kan. Lagi sedap. Nampak kita upgrade dia punya live. Kita harapkan nanti dari segi sound kita jelas lah kan. Betul. Kita bersuara ke atau kita whispering tu boleh dengar. Whispering so dia ASMR lah. Itu tinggi tu. Itu tinggi sangat lah. Okey lah. Kalau dah dengar, terima kasih banyak. Siapa tadi? Ukhti Ukhti Nur Aisyah. Nur Aisyah ni. Terima kasih untuk bagi respon. Okey, kita kembalilah. Kalau dah dengar tu maksudnya dah boleh masuk tajuk lah. Okey. Sebelum tu lah. Sebelum tu lama tak dengar Arif live. Oh ya Allah. Okey, macam ni Aisyah, terima kasih sebab join live saya. Sebenarnya live kami tak. Live say ni SAY special about you. Boleh tak kalau Aisyah share pada yang lain juga, sebab kami nak bincangkan topik tentang hijrah dan istiqamah. Macam minggu lepas kita dah bincang bab hijrah kan. Jadi insya-Allah hari ni kita nak sambung bab istiqamah pula. Kalau boleh sahabat-sahabat yang tengah saksikan live ni boleh share tak? Sebab apa kita nak share kebaikan pada orang. Harapnya adalah kebaikan yang dapat insya-Allah pada malam ni. Insya-Allah. Dan juga mungkin kami boleh mengisi ruang waktu malam pada hari ini untuk berkongsi kisah ke atau pendapat kami, pengalaman kami. Itulah sebenarnya yang mungkin akan kita lakukan, bualkan pada malam ni lah. Betul. InsyaAllah boleh. Terima kasih Aisyah. Okay, InsyaAllah terima kasih lah Ukhti Aisyah yang sudi. Tapi kita intro ni lama sangat ni. Nanti orang tanya lama ni. Terus boleh masuk. Bila nak masuk bab istiqomah je tu. Okey. Mungkin kita tengok dulu pada throwback kita yang lepas. Okey, throwback. Cerita pasal hijrah. Betul. Kita masa tu on the way nak pergi ke USIM kan. Betul. Mungkin kita cerita sikit lah. Apa yang kita buat kat USIM hari tu kan. Mungkin boleh jadi penyemangat ataupun perkara-perkara positif yang boleh mereka dapatkan dari pengalaman kita jumpa pelajar USIM hari tu. Okey, untuk apa pengalaman Arif sendiri? Ini pengalaman saya. Saya tak pernah pun dipanggil oleh you ke atau PTA ke sekolah ke untuk bagi sharing tau. Itu first time saya bagi sharing pada pelajar student IPTA pula tu. Tentang mental illness. So saya selaku mental illness survivor, MDD, major depression disorder.
So alhamdulillah mereka bagi feedback yang agak baik lah. Sangat-sangat baik, sangat-sangat baik sangat. Kita punya program start daripada pukul 8 sampai pukul 5. Dahsyatnya. Dahsyat. Kan dahsyat kan? Dahsyat. Dahsyat betul lah. Cakap apa sampai pukul 5 membebel apa tak tahu tu. membebel apa tak tahu. Yang pelik ni diorang tu macam amazed lah. Ada yang kata macam tak tahu kenapa, kan lepas kita dah habis program, kita akan minta pendapat dia, minta dia orang tulis kan apa pendapat dia orang tentang program ni kan. So ada yang saya tengok tu, ada yang satu tu menarik saya. Okey, apa tu? Dia kata saya tak tahu kenapa saya terpilih dalam program ni, sebab masa tu hari cuti, hari Sabtu. So dia orang patutnya duduk dekat bilik, basuh baju ke, lepak ke, rehat ke, buat assignment ke. Tapi hari tu dia orang terpaksa pergi program. So time balik tu bila dah habis program baru ditulis. Sesungguhnya ketetapan Allah tu jauh lebih baik sebenarnya. So bila kita dengar tu so program tu menarik lah. Menarik. Kalau penonton semua kan, sahabat-sahabat semua dalam ni nak tahu, kita orang sebenarnya dipanggil dalam rangka membantu pihak akademik lah, pihak betul. pentadbiran di USTIM tu untuk membantu mengenal pasti masalah dan juga apakah situasi status mereka, pelajar-pelajar yang ada masalah secara akademik tu macam low lah satu. Lepas tu ada juga report yang sampai pada mereka ataupun pihak pentadbiran ada yang mencederakan diri. Ya betul. Itu sebabnya lah kami ni concern sikit kan. Risau juga. Kita dulu macam saya adalah orang yang survivor. Kalau Arif tadi MDD, saya survivor dalam psikosis. Kalau nak tahu pasal psikosis, tengok kami punya live yang sebelum ni. Sebelum ni punya. Jadi di situlah sebenarnya kita cuba mengenal pasti dan alhamdulillah sesi tu apa yang objektif kita punya rangka kerja dalam nak mencapai objektif tu berjaya lah pada hari tu. Betul. Macam jauh suara Arif dah tak pakai mic ke? Okay. Adakah memang sound kita ni slow atau ke kena cabut atau kita macam punya mana? Sound dia okey ke atau Aisyah dengar macam mana dia jauh sangat ke? Sebab saya pakai external punya mic. Kalau terpaksa buka, saya buka. Kita buka. Kita akan pakai mic handset je lah. Arni Aziz is watching. Arni, share lah ni. Cakap tengok saja ni. Amboi. Dah cakap orang kampung dah ni. Dah panggil geng kampung ni. Tak sebab dia is watching. Dah berkurang dah. Mesti Arni dah belah tu. Arni ni dah lari ni. Adakah suara saya okey juga? Ke suara Arif je yang slow? Atau suara saya je? Atau kedua-dua kami suara memang problem? Kalau suara memang problem, kita cuba cabut lah. Kita tengok mungkin tak berkesan kita punya boya muka ni. Boya sound. Baik, ada lag pula. Ada lag. Okey, okey ke? Kita nak masuk terus kepada tajuk kita ke? Alif Tahir. Sebab kita nak check. Nak dengar sharing je. Share lah ni. Okey, jelas dah. Okey. Jangan tak share ni. Button tu free je. Amboi. Betul ni. Jadi jelas dah. Okey, tadi yang saya putus tadi tu bab sound tu adalah kita nak bantu pihak pengurusan atau pentadbiran universiti sekaligus lah untuk mengenal pasti masalah akademik mereka. Jadi kita orang pun banyaklah dengan ada main gitar juga, nyanyi. Aisyah abang ni main gitar. Nanti kalau nak request nanti mungkin live saya buat ni music saya buat. Lepas tu sesi kita ada music lah sikit. Okey. Intinya memang level mental illness yang berada di kalangan pelajar itu pun agak maksudnya membimbangkan lah. Betul. Mereka berada dalam situasi yang mereka sebenarnya tak tahu kenapa mereka ada dekat universiti tu. Betul. Mereka ambil jurusan tersebut kan. Jadi ada yang macam terpaksa ambil kan. Betul. Bukan dia orang pun tak tahu. Dia orang macam just sebab untuk teruskan hidup je kadang-kadang kita tengok kan. Betul. Jadi mungkin itulah sikit sebanyak program yang kami lalui. Intinya itu yang boleh kami kongsikan berkaitan dengan program kami yang lepas. Betul. Diorang request nak buat lagi tau. Betul lah. Mudah-mudahan kita boleh istiqomah juga untuk bantu mereka. InsyaAllah. Okay, now baru masuk konten kita yang
yang sepatutnya lah seperti yang kita rancang bagai tu. Betul. Nak kata rancang tak juga sebenarnya live ni spontan. Oh, ada. Ada ni kalau nak tahu ada ni kami punya regular followers. Baru sekali je. Bahkan ni kat live yang lepas kan, dia lah responden kita. Betul. Okay, so kali ni ada WB Saya dah tukar kepada public tau. Jangan lupa tekan share. Okay, sekarang kepada tajuk kita yang istiqomah pula. Betul. Berkaitan hijrah. Okay, sorry, saya lupa tadi. Kita nak throwback pada bab yang lepas. Iaitu hijrah tu adalah perubahan kan, kita lakukan tindakan perubahan, tapi untuk maintain perubahan tu dia niat kan. Kalau saya tengok verify balik pada live lepas tu, Bro Azli ada highlightkan tentang niat. Semua orang boleh berubah. Boleh nak berubah tu agak senang, nak buat sesuatu tu kan, tapi nak luruskan niat tu, itu yang nak kena maintain tu. Sebab apakah sebenarnya kalau kita cerita, kita belum cerita tentang istiqomah tu apa, tapi inti kepada orang tu punya cabaran untuk istiqomah apa bagi Arif? Arif punya pengalaman sendiri. Apakah cabaran kita untuk maintain perubahan itu kekal, kita boleh jaga perubahan tu? Apa cabaran dulu sebelum kita memahami makna istiqomah? Cabaran cabaran dia tu macam lifestyle tu akan berubah sedikit. Lifestyle kan. Contohlah, bagilah dia orang example. Apa yang masukkan lifestyle, nanti mungkin dia orang ingat fashion tu je lifestyle. Adakah tu? Tak. Contoh macam alhamdulillah saya solat tu okey. Cuma nak jaga solat, nak jaga solat tu lebih awal ataupun tepat pada waktu kan. Ada masa tu perlulah, adalah terbit tu rasa nak pergi solat dekat tempat dilaungkan azan. So kalau bangun subuh tu perlu awal. Lepas tu kena solat awal. Yang tu salah satulah. Lepas tu bila kena bangun awal, automatik kena tidur awal. So perubahan apa? Perubahan daripada cara tidur tu kena ubah lah. Kena ubah. Lepas tu bila dah tidur kena ubah, maksudnya sebelum tidur tu saya dah tak boleh main handset. Kalau saya main handset, mungkin saya akan tak boleh nak tidur pula. Lambat nak tidur. Boleh mengantuk dia tu. Sebab kalau main handset ni kadang-kadang nak tengok WhatsApp je, dia akan terbawa ke benda lain pula. Macam sekarang ni tengah hangat PRU kan. So bila scroll tu banyak benda nak tahu. Banyak benda nak tahu. Sekejap macam ni, sekejap macam tu. Macam saya semalam pun excited punya pasal sampai pukul 3.30 tak tidur lagi. Itu pasal lah saya telefon dia pagi tadi, tak angkat-angkat, tengah hari baru. Ni kata ada nak ubah tidur awal tu susah. Betul. Betul. Ada orang, setengah orang tu kalau kita nak tahu key dia ubah tidur. Bagi orang, setengah orang dia kata benda biasa je. Bagi setengah orang tu benda yang paling sukar. Macam saya sendiri pun sebenarnya sukar nak tidur awal ni. Tak betul-betul. Kadang-kadang kita rasa macam tu Arni pula cakap susah istiqomah nak Masya Allah. Lagi susah. Masya Allah. Kadang-kadang ini kelas boleh, wali dah ni. Dia kelas wali kan. Ini kita kena banyak berzikir jumpa Arni. Kena banyak bawa wirid tu. Arni ni tak silap saya, dia petugas PRU. Ya ke? Maksudnya hari ni dah semalam tengah busy lah. Saya ada tengok dia punya story WhatsApp lah. Okay. So kalau betul, sebab bab istiqomah ni dia macam inilah. Perubahan tu biasanya kadang-kadang kita rasa nikmat. Kan masa kita hijrah awal-awal tu, kita rasa nikmat. Betul. Aku tak pernah rasa macam ni. Betul. Tapi ada satu masa, mungkin seminggu, after 2 minggu, maybe 3 minggu, mula kita rasa kadang-kadang elemen macam jemu, elemen macam dah biasa, macam benda tu dah tak ada feel. Itulah sebenarnya cabaran istiqomah ni. Betul. Kita dah mulai rasa macam nothing new kan. Dia macam teori ekonomi yang saya pernah dengar. Teori ekonomi, semakin banyak kita consume kenikmatan, kenikmatan akan semakin berkurang kenikmatan tersebut. Atau apa-apa sahajalah, contoh makan. Kalau kita makan, sebab hijrah tu nikmat. Dia ada nikmat macam Bro Azli bagi tahu dia ada nikmat dia hijrah. Macam makan. Kalau kita puasa, bayangkan kita puasa,
Lepas tu kita berbuka puasa, dihidangkan satu mangkuk mi kari, paling special lah, paling yang kita suka sekali lah. Okey, kita hidang satu mangkuk, kita makan sampai habis. Nikmat sangat kita makan. Kita makan macam serigala yang tak pernah makan lah. Makan pelahap gila lah. Lepas tu dihidangkan mangkuk yang kedua. Kita makan, okey boleh lagi lah. Lepas tu dihidangkan mangkuk yang ketiga pula. Kita rasa makin jemu pula. Kan? Lepas tu dihidangkan pula mangkuk yang keempat. Dah stres lah, dah mula stres lah. Perlukah aku habiskan mangkuk yang keempat ni? Mungkin kalau mula-mula tadi habis licin. Dah boleh habis licin, nikmat dia tu dah. Yang keempat dah mungkin ada saki-baki. Saki-baki je, nikmat dia tu dah berkurang. So, apa-apa sahaja nikmat yang ada dekat dunia ni, kalau boleh kita simpulkan dia bersifat sementara lah. Ya. Termasuk bab hijrah tadi. Ya, betul. Jadi hijrah tu kadang-kadang sebab tu kita tak heran orang tu hijrah ada memang hijrah total lah. Ada setengah-setengah tu kan. Pengalaman lah kalau kita perhatikan kadang-kadang kawan kita ke ataupun selebriti. Tapi lepas tu dia mulai balik kepada yang ke arah asal. Betul. Sebab kadang-kadang yang dia jumpa tu adalah nikmat di awal tadi. Betul. Tetapi sekali lagi hijrah tanpa istiqamah tu dia macam hanya celup aja. Dia belum betul-betul mendalam, menyatu dengan perubahan. Jadi memang perubahan ini memerlukan kecekalan. Maksudnya hijrah tadi dengan niat. Barulah kita akan dapat nikmat, kita akan rasa kebaikannya. Tetapi untuk istiqamah, fasa dia lebih lagi daripada sekadar niat. Betul. Dia tak boleh hanya bergantung pada awal niat yang awal. Dan niat tu sentiasa perlu diperbaharui, renew lah. Kena jagalah niat tu, kena sentiasa luruskan lah. Kadang-kadang gini. Kadang-kadang contoh dulu kita jarang solat berjemaah ataupun tak pernah lah solat lah cinta. Okay. Lepas tu kita hijrah. Kita pun kenal solat di surau, di masjid kan. Tapi lama-lama kita akan mulai rasa biasa, tak ada apa-apa istimewa dah solat berjemaah tu. Dengan kata lain, maksudnya nikmat di awal yang kita rasa permulaan hijrah tu, kita dah rasa berkurang. Kita dah rasa alamak, ada biasa dah. Dia jadi macam tanggungjawab. Itu satu. Yang kedua dah jadi macam aku dah biasa dah solat kat masjid ni. Betul. Setakat solat. Di situlah mulai kita rasa kita remehkan ibadah yang pada awal tadi kita rasa indah, mulia, bagus. Kita rasa tak apa, at least aku solat juga. Kat situ sebenarnya kantoi. Kat situlah kita dah mula merendahkan sebenarnya kualiti kita. At least aku dah. Jadi di sinilah hijrah tu memerlukan perbarui niat supaya ibadah kita, sebab hijrah terkait dengan istiqamah. Istiqamah tu adalah aspek mengekalkan ibadah, konsistensi ibadah. Jadi untuk istiqamah sebenarnya secret dia adalah membiasakan yang tak biasa. Itu satu. Membiasakan yang tak biasa. Okay. Maksudnya melazimi benda yang baru. Dan sentiasa untuk istiqamah, kita sentiasa kena cari benda baru untuk kita apply. Maksudnya ilmu tadi lah. Maksudnya kena ngaji lah. Kena ngaji lah. Kena ngaji lah. Kalau bahasa macam ni, Tengku Said ni dia bagi tahu wajib belajar ilmu fardhu. Betul. Sebab dengan mempelajari benda baru, di situ kita akan temui ada ibadah yang lagi tinggi, ada perkara yang lebih baik, ada banyak lagi benda yang kita kena buat, ada banyak proses yang kita kena jalani. Jadi hijrah tadi tak boleh bersandarkan hanya ibadah yang kita rasa nikmat di awal tadi. Betul. Sebab benda tu lama-lama akan pudar, kita akan rasa hamba. Betul. Kita kena cari. Dia sama macam hijrah yang awal. Yakni dapat benda baru. Di situlah nikmat ibadah. Waalaikumsalam Azwan. Azwan. Dia selalu juga join saya punya live. Oh, iya ke? Jadi sekali lagi sebab tadi signal bateri low. So saya takutlah tiba-tiba phone ni meletup pop. Cuma intinya dekat situ lah. Bila kita tambah ilmu, kita tahu lebih banyak, kita kaya dengan pengetahuan, dan kita tahu banyak lagi ibadah kita nak kena buat atau kita boleh buat, lakukan. Dan sebenarnya hijrah yang paling hijrah untuk konsisten atau untuk mengekalkan diri untuk istiqamah, kita tak boleh hanya hijrahkan diri kita. Tak boleh hanya hijrahkan diri kita. Untuk belajar tentang istiqamah, sebenarnya untuk hijrah kita kekal istiqamah, kita tak boleh hanya menghijrahkan diri kita.
Maksudnya kita kena salurkan kepada orang lain juga. Kita kena start untuk membawa orang lain untuk hijrah. Dakwah. Di situ betul. Sebab apa? Signifikannya dakwah dengan istiqamah tadi. Sebab ketika kita menyampaikan sesuatu kepada sahabat kita untuk hijrah juga bersama kita, maka di situ sebenarnya kita sedang menasihati diri kita, memperingatkan diri kita juga terkait perkara-perkara asas yang mungkin sebenarnya kalau kita tak sampaikan, kita dah lupa. Contoh, boleh share as well. Boleh. Memang nak suruh share pun. Share je ke banyak grup, banyak grup. Okey, yang istilah tadi. Jadi kalau macam saya sendirilah, kalaulah bukan kerana mengajak orang lain tentang hijrah yang kita jumpa, kebaikan, kenikmatan Islam yang sebenar, Islam yang benar-benar disebut sebagai syumul, sempurna, paripurna, menyempurnakan orang, menjadikan manusia yang kosong terisi hidupnya, ada arah tuju dan perjuangan yang dirasakan bernilai kerana keyakinan tadi dalam bab yang lepas kita sebut dari mana, untuk apa dan akan ke mana tu kan. Bila kita faham betul, maka di situlah sebenarnya hijrah tadi akan membuka begitu banyak potensi dalam diri kita untuk kita kekal istiqamah. Sebab kalau kita hanya hijrah melihat diri kita semata-mata, kadang-kadang kita pun, aku nak berubah apa dia rasa macam dah cukup Dah cukup kan. Kita akan rasa macam aku nak buat apa lagi kan. Aku dah solat, aku dah tutup aurat, aku dah belajar mengaji tajwid, aku dah fardu ain dah lepas, fardu ain aku dah taharah lepas, dah belajar urusan jenazah aku dah sudah khusus haji umrah aku dah. Nampak, kita akan mula, kita akan listing benda tu seolah-olah dah habis, aku dah tak ada. Tapi bila kita mulai salurkan hijrah kita pada orang lain, atau dengan kata bahasa mudah, dakwah tadi, mengajak orang lain, kita akan mulai nampak apa yang kita belum. Okay. Yang ni saya faham. Yang ni yang Bro Azli, pembimbing saya, selalu tekankan saya untuk buat sharing. Macam saya pun rasa macam dah cukup kan. Tapi di saat saya ditugaskan, dipush oleh Bro Azli untuk sampaikan dakwah. Dakwah tu tak adalah macam duduk atas mimbar apa semua. Tak ada. Bukan dakwah itu Bukan dakwah itu Kita macam jumpa kawan lama ataupun siapa-siapa saja, kita sampaikan kita punya pemikiran tu, contoh kesedaran tentang solat ke apa semua. Masa itulah baru kita faham, ada benda yang kurang lah. Kadang-kadang sirah lah, sepatutnya aku kena belajar bahasa sirah. Sebab daripada sirah tu lah kita boleh tackle dia. Tak pun mungkin ada dalil-dalil, tak hafal bahasa Arab pun, mungkin bahasa Melayu saja, terjemahan saja dah cukup. So benda tu baru saya perasan, banyak benda lagi sebenarnya yang saya kena belajar. Sebab tu daripada situ saya ada je dengar sirah Nabi apa semua daripada YouTube, ceramah. Untuk saya start baca buku Martin Lings tu. Muhammad. Kami macam promoter buku tu. Muhammad tu. Lama jugalah. Barulah saya ada courage tu, bukan courage lah. Semangat nak baca buku tu lah. Sebab hasil dia daripada dakwah lah. Sebab kita nak sampaikan. Sebab Bro Azli dia susun, dia minta saya datang ke sini, ke Surau Bangi ni, untuk share pada kanak-kanak. Tak adalah kanak-kanak, budak-budak. Budak-budak sekolah rendah. Daripada umur 6 tahun sampai darjah 6 tak silap saya. Sekitar itulah. Selalu kena buat sharing apa semualah. Sharing tentang sirah lah banyak. So daripada situlah, saya kena belajar. Kena study. Bahkan budak-budak tu lagi terror. Budak-budak tu lagi terror lagi. Tanya kenapa berlaku perang Badar. Dia orang boleh jawab. Dia orang lagi terror. Explain. Siapa 3 orang ni baru tu. Semua tahu je. Aduh, macam mana ni? So daripada situlah baru saya sedar banyak benda yang saya tak tahu sebenarnya. Kalau listing tu yang saya buat sendiri tu, banyak lagi yang lopongnya. Banyak jadi lagi yang tak memang untuk kita apa? Okey, macam ada WB, dia bagi tahu kebanyakan kawan-kawan yang soleh dan solehah pun mampu boleh ubah kita slow-slow. InsyaAllah nak berhijrah seorang-seorang ni susah juga, nak jaga istiqamah, kena cari kawan yang boleh bimbing. Betul. Sangat betul. Saya ada dengar satu sharing daripada orang Arab, tak silap saya lah. Tapi dia speaking bahasa Inggeris lah. Saya lupa dah nama channel tu apa. Dia bagi tahu impact tentang persekitaran ni pada kita. Kita bayangkan macam ni lah, contoh kan.
ada orang tu dia tak solat, tapi kita letakkan dia dekat apa tu, Masjidil Haram. Dia tak pernah solat pun. Tapi dia orang Muslim, mungkin dia tak solat, dia susah sangat nak solat. Kalau kita letak kat situ, automatik dia akan solat. Maksudnya nak cerita pengaruh environment sekeliling tu terhadap individu tu. Kalau dekat sini Masjidil Haram mungkin jauh sangat lah. Kalau dekat sini kita boleh letak perumpamaan, letak di apa, Masjid Sri Petaling. Kan Masjid Sri Petaling kan tempat markas tabligh. Kalau letak situ, yang tak solat pun akan solat punya lah. Suruh dia bermalam kat situ. Suruh bermalam kat situ. So itu nak bagi tahu impactnya persekitaran. Macam ada WB bagi tahu tadi, betul. Kalau dah hijrah tu, cuba cari lingkungan yang lebih positif. Cuma masalah dia, dia ada masalah juga. Kalau kita merasa over secure, maksudnya kita nak, aku tak nak kawan dengan orang yang teruk lah. Jadinya hijrah tu hanya fokus kat kita. Itu macam saya tu. Itu macam saya. Itu yang akan jadikan kita je fokus kat diri kita, tapi kita tak fokus pula kita nak bantu kawan kita yang mungkin sebenarnya dilema yang sama. Ya, betul. Macam kita juga kan, tergaba-gaba masih mikir aku ni jadi apa kan, hidup aku kenapa macam ni. Sebab apa? Kita dah block dia pula. Betul. Itu macam Bro Azli, saya nak share hijrah saya lah. Macam Bro Azli minggu lepas dia share hijrah dia. Bila Bro Azli dah buka cerita over secure, saya pun macam tu lah. Saya ingat masa starting saya hijrah 2018, saya cut saya punya Facebook apa semua. Ini Facebook baru. Instagram pun semua saya delete, Facebook pun saya delete, malah WhatsApp pun saya delete. Saya tukar WhatsApp baru, nombor baru. Dan saya perasan sahabat-sahabat saya tu perasan memang saya macam mengasingkan diri. Dan yang indahnya, Allah hantarkan orang-orang baru dalam hidup saya. Orang-orang yang baru. Itu pun sebab saya berdoa lah. Saya minta Allah hantarkan orang-orang yang baik. Sebab saya memang nak berubah ke arah baik kan. Sebenarnya benda tu ada konsekuensi dia. Ada pro and cons. Sebab saya dah tinggalkan kawan-kawan saya yang lama, yang lepas tu kan. Lepas tu ni singkatkan cerita lah. Lepas tu masa PKP tu saya buat penghijrahan sekali lagi. Betul ni cerita betul. Itu bukan penghijrahan. Bukan penghijrahan, saya menghilangkan diri. Itu lebih tepat. Kalau saya menghilangkan diri. Pindah je, ini hilang tu. Menghilangkan diri. Padahal masa tu saya dah ada kawan-kawan, saya ada sahabat-sahabat yang daripada grup Ustaz Azhar Idrus. Kalau Ustaz Azhar Idrus datang ke sini, saya mesti ada lah. Saya mesti ada sebab saya follow dia. Lepas tu ada geng-geng Masjid As-Salam, Pucuk Berdana, geng-geng belia lah. Kalau sahabat-sahabat saya yang tengah tonton ni mungkin ada, ataupun nanti dia akan tengok ulang tayang. Saya minta maaf lah sebab saya larikan diri, menghilangkan diri. So benda tu saya mungkin sebab berkait dengan mental illness saya lah. Saya rasa insecure, saya rasa saya bandingkan dengan orang, over secure tu lah. Cuma yang saya bersyukur bila saya buat begitu, Allah bila saya cut, saya macam letak tepi jemaah ni. Yang peliknya Bro Azli kekal, tak kekal. Saya cuma listing, yang ni semua cut, tak nak. Bro Azli kekal. Kenapa Bro Azli tu dia boleh terpilih Ada special, ada something special. Kalau burger tu dia balut telur lah. Kalau burger Ramli tu patut dia tak nampak dia telur tu, nampak telur je. Yang orang ingat benjo. Okey, saya cut, saya ambil kesempatan masa Covid, saya cut, saya larikan diri. Saya memang hilangkan semua sosial media lagi. Sampai satu tahap tu kawan-kawan saya datang cari kat rumah. Dan ayah saya bagi tahu, Arif tak nak bagi tahu dia ada kat mana sebab saya hormat keputusan dia. Jadi saya minta maaf, saya tak boleh bagi tahu dia kat mana. So sahabat saya tu, ya alhamdulillah dia tak ditekan-tekan, dia balik dengan macam tu je. So yang menakjubkan, Allah hantarkan lagi kumpulan yang lain pula, kumpulan baru, iaitu kumpulan Hijrah Club. Kumpulan Hijrah Club, kalau so inilah Facebook saya apa semua, kalau tengok iklan semua pasal Hijrah Club je. Allah hantarkan tim-tim grup Ustaz Mokti. Saya boleh berjumpa dengan ustaz-ustaz yang ada nama apa semua. So memang Allah Ta'ala tu dia bagi gantikan benda yang baru, benda yang lebih baik lah. Dan bayangkan kalau saya cut sekali lagi. Apa jadi lepas ni? Jadi mungkin saya jadi menteri kan.
kelompok ahli politik pula. Tak tahu. Kelompok ahli politik pula Arif akan berkenalan dengan. Sebab itu ada gambar dengan soal ahli politik kan. Ada. Okey, PM tepi. PM tepi. Alright. Di situ hijrah. Tapi sekali lagi untuk istiqamah itu susah. Ya betul. Istiqamah tu susah. Sebab tu saya kekalkan Bro Azli. Sebab Bro Azli merupakan pembimbing. Saya dah bagi tahu banyak kali dah. Dia yang encourage saya untuk berubah dari cara fikir, tukar cara fikir tentang perspektif hidup. Dia seumpama macam ni lah, macam pakai kacamata lah. Ada orang pakai kacamata gelap warna hitam, dia akan nampak semua hitam. Ada orang pakai kacamata warna merah, dia akan nampak semua color merah. So macam itulah Bro Azli lakukan pada saya. Sebab tu saya takkan cut lah Bro Azli. Takkan cut lah. Terima kasih lah sebab memberi kepercayaan. Sebab peribadi saya dah 30-an. 3 series. Dah 3 series dah. Anak ada 2 kena bagi tahu. Anak ada 2 orang. Isteri masih 1. Alright. Okey. Aje ni dulu Alright. Sebenarnya kan kenapa kalau dengar tadi kenapa Bro Aziz sangat encourage cuba bantu Arif. Saya pernah rasa tak ada orang membimbing. Dan saya rasa benda tu sangat tersiksa. Betul. Dan berkata saya rasa setiap hari saya nak menangis kan. Sebab kita dalam loss yang dunia yang kita tersesat di dunia yang kita tak tahu sebenarnya ke mana kita nak pergi arah. Ibarat kalau dalam hutan tu, at least kalau dalam hutan kita mungkin boleh cari petunjuk, kita pergi ke tanah tempat tinggi ke, cari sungai ke, at least ada arah. Ini dunia ni tak tahu nak pergi mana. Betul. Kan kita buat mungkin betul atau salah. Betul. Mungkin kata orang betul, tapi bagi kita macam salah. Betul. Tidak sesuai. Tak sesuai pula kan. Orang kata kau kena banyak solat. Macam minggu lepas lah yang ada sharing kan. Betul. Orang kata kena zikir lah apa semua betul. Kan. So orang dia tak sefaham kita lah. Orang yang pernah dalam jiwa kan. Sebab saya pernah rasa tu. Dan Alhamdulillah Allah bagi saya lah betul-betul Allah Subhanahu Wa Taala lah yang bimbing saya. Betul. Bukanlah maksudnya Allah turun kan tunjuk ABC tak. Tapi banyak peristiwa-peristiwa yang saya lihat semua ni takkan jadi secara kebetulan. Betul. Di situ saya yakin Allah pasti ada dan apa yang aku rintihkan Allah Maha dengar. Allah pasti dengar. Dan saya faham benda tu, pengalaman itu mengajar saya jadi orang yang mungkinlah over sikit dari segi kasih dan sayang kepada orang yang mungkin macam Arif kan. Sebab tu saya tak putus asa lah. Peribadi kadang-kadang nampak juga dia macam nak menjauhkan diri ke kan. Kadang-kadang feeling juga benda tu. Tapi kita cuba letakkan kalau dia perlukan kita sedia. Kita jadi orang macam tu. Peribadi saya. Betul. Sebab Arif tadi banyak cerita-cerita. Jadi untuk saya sendiri dengan Arif, saya letak, saya tahu jiwa orang yang seperti Arif. Sebab saya pernah alami. Dan saya tak nak orang tu, macam saya pernah cerita kan, orang tu sampai overdose, sahabat saya tu. Saya cuma tak nak melihat orang yang saya kenal lakukan perkara yang sama semata-mata dia rasa tak ada harapan di dunia. Sebenarnya itu je yang betul-betul membuatkan saya cekal dan sabar je. Walaupun apa pun orang cakap, orang fikir, ataupun saya kena lakukan lebih. Sebab bagi saya, kalaulah saya boleh selamatkan satu nyawa untuk tetap kekal kepada Allah, itu lebih baik daripada saya dapat nikmat dunia yang banyak. Maksudnya kita boleh selamatkan satu nyawa supaya dia tetap bersandar kepada Allah dibanding kita dijanjikan berbagai harta dunia tetapi banyak manusia terkorban. So saya meletakkan itulah diri yang membuatkan saya tetap tidak berputus asa, cuba bantu apa yang ada pada Arif. Sebenarnya sahabat-sahabat semua, bukanlah saya dengan Arif je kan. Maksudnya kami ni dalam rangka kalau ada orang yang senasib dengan kita, kami sedia bantu. Kami mungkin sudi mendengar kisah anda. Betul. Mungkin ada cara pandang yang kami juga pernah lalui yang boleh kita kongsi. Mungkin
anda di luar sana kan, sahabat-sahabat semua ni mungkin boleh dapat sedikit cara pandang macam mana sebenarnya perspektif kehidupan yang kita lalui itu untuk kita betulkan. Dan kami bukan doktor kan. Bukan. Dengar cakap kami buat macam ni, amalkan 300 bukan kali. Bukan. Kami hanyalah orang pernah ada sakit mental. Dan cerita gitu. Pernah ada dan pernah melalui fasa-fasa nak mati. Betul. Minta untuk dimatikan. Pernah. Tapi Allah SWT bagi saya mungkin Arif juga kan, kita rasa Allah sayang kat kita je sebenarnya. Betul, Allah tu memang sayang kat kita. Dia sangat-sangat sayang. Dia dekat sangat dengan kita. Macam kuku dengan isi malah lebih dekat lagi. So itu sebabnya lah sebenarnya kami cuba bawa SAY ni. Special About You adalah tentang kamu sebenarnya, tentang kita, betul. Tentang kita. Apa saja peristiwa, kejadian, walaupun mungkin kejadian-kejadian politik sekalipun kan, itu ada tentang kita di situ. Betul. Mungkin kejadian tentang kezaliman, itu ada tentang kita juga di situ. Jadi sudi-sudikanlah. Mungkin kita boleh baca Lembayung Senja ni. Lembayung Senja, apa maksud Lembayung Senja? Okey, cakap hijrah berarti cakap tentang perubahan total. Okey. Banyak orang memandang hijrah dari aspek spiritual dan individual belaka. Padahal harusnya hijrah adalah peristiwa yang menjadi titik transformasi dari idea-idea Islam sebagai ideologi yang kemudian diterapkan secara praktis oleh sebuah negara. Layaknya Rasulullah dan para sahabat. Intinya dalam konteks saat ini, hijrah harus kita maknai sebagai upaya mengubah sistem jahiliah menjadi sistem Islam dan mengingatkan kita akan kondisi kota Mekah ketika Rasulullah SAW diutus yang dipenuhi berbagai kesesatan, kezaliman dan kerosakan. Dan saat ini tak jauh bezalah. Kondisi ini tentu harus kita ubah agar hijrah tak hanya bermakna hijrah spiritual atau individu saja, tapi sampai pada hijrah dari sistem kufur ke sistem Islam. Jauh dia begini. Ini jauh dia. Besar makna tu, tapi tidak salah. Tak salah. Pendapat itu ataupun sudut pandang itu adalah dalam sudut pandang politik. Betul. Kalau kita cerita tentang hijrah, betul, yang disebut oleh Lembayung Senja itu adalah hijrah secara politik dan sistem kehidupan. Betul. Yang kita bahas dari tadi adalah hijrah secara individu. Memang betul, sebab hijrah tu tak tersekat hanya pada individu, masyarakat, sistem, negara. Betul. Itu melalui proses hijrah. Dan kalau kita bicara tentang hijrahnya Rasulullah SAW juga memang memenuhi daripada hijrahnya individu. Betul. Para sahabat yang sebelumnya beragama jahiliah ataupun menyembah berhala, kemudian hijrah kepada Allah SWT, meyakini Al-Quran dan Rasulnya, kemudian berpegang teguh bersama Rasulullah berdakwah. Betul. Berdakwah sehingga mencari pertolongan, dan pertolongan itulah membawakan kepada tertegaknya Daulah Madinah. Jadi di sini kalau kita bicara tentang hijrah dalam spektrum itu, yes, itu spektrum yang lebih luas. Allah tidak bagi ujian di luar kemampuan kita, hanya kita saja yang tak yakin dengan kemampuan kita. Okey, cerita tentang ni kita reflect pada program kami di USIM. Betul. Apa yang Arif nak cerita? Rasa sama ni. Saya rasa Brazil cerita. Okey. Waktu di USIM tu saya cerita tentang kisah saya dan Arif cerita tentang kisah Arif. Kisah saya. Totally kisah kami berbeza. Maksudnya saya memang betul-betul susah naratifnya, perjalanannya susah, derita dan berbagai. Arif tak terlalu begitu. Tak terlalu begitu. Tak terlalu, dan cuma depresi tu ada juga. Ada momen depresi. Dan betul, pandangan ada tadi memang kita jalan, maksudnya kalau Arif duduk di hidup saya, mungkin dah meninggal dunia sekarang. Dah meninggal. Dah hidup gam ah. Dah hidup gam ah, dah lock kan. Kat tepi bawah tangga ke kan, mana-mana kan. Ya tu. Sebab tak mampu. Padahal dia punya ujian tu sedikit je kalau dibanding dengan perjalanan saya. Tetapi sahabat kita di USIM, dia beritahu satu benda yang baik. Apa? Setiap orang tu Arif lah pula highlight sebab rasanya Arif paling ingat tu. Setiap orang tu dia ada ujian dia masing-masing. Kita tak boleh samakan kesusahan dia dengan kesusahan kita. Kita tak boleh samakan. Sebab bukan kita yang lalui. Sebab bukan kita yang lalui. Itu. So seperti mana yang ada bagi tahu tu, Allah tak bagi ujian di luar kemampuan kita. Hanya kita saja yang kita tak yakin tu, itu cabaran. Itulah benda yang perlu kita sebenarnya. Okey. Kalau cerita bab yang kita saja yang tak yakin dengan kemampuan kita, saya pernah berasa begitu.
Rasa Arif pun pernah rasa macam tu. Selalu juga. Rasanya semua orang akan rasa macam tu. Selalu juga. Saya pernah macam ni waktu ketika tu diberi ujian kan. Saya pernah cakap dengan Allah SWT macam ni malam kan sendirian. Ya Allah, aku dah tak larat ya Allah. Itu rindihan saya lah. Ya Allah, aku dah tak larat ya Allah. Beratnya, penatnya ujian ni ya Allah. Tapi realitinya sebenarnya Allah bagi tu sebab kita mampu. Kita mampu, betul. At the end sebenarnya, okay, ini satu part lah tentang hijrah, tentang ujian tadi. Kadang-kadang sebenarnya kita tak perlu buat apa-apa. Kita kena perlu sabar dan tunggu. Tu je. Betul. Sebenarnya dalam hidup kita kan, bila kita macam teruk sangat, kita rasa macam give up sangat, dah tak ada jalan keluar lah, dah tak ada penyelamat lah. Kadang-kadang sebenarnya kita perlu sabar dan tunggu. Tunggu tu bukan tunggu diam statik lah. Tak, kita buat aktiviti macam biasa juga. Teruskan hidup macam biasa. Dia memang sukar, dia akan selalu bermain dalam kepala kita. Betul. Kacau fokus kita, kacau konsentrasi kita. Tapi sebenarnya masalah tu sebab mungkin Arif pun rasanya lah, siapa pun pernah dia akan rasa sampai masa Allah yang selesaikan masalah tu. Betul. Sebab memang tak mampu kalau ikut kira-kira kemampuan kapasiti kita. Contohlah kewangan kita ke, pengetahuan kita ke, network yang kita ada ke, memang tak mampu selesaikan. Yang ada sabar dan tunggu pertolongan Allah. Sebab inilah sebenarnya yang menunjukkan kita tu masih beriman, dan itulah istimewa orang beriman. Orang Korea kan, baru-baru ni saya tengok channel Korea yang menceritakan bahas tentang orang Korea tentang kebahagiaan. Kenapa orang Indonesia, sebab mereka compare Korea dan Indonesia, sebab mereka pernah tinggal di Indonesia. Dan mereka tengok kehidupan mereka di Korea sekarang. Orang Korea ni bukan orang tengok dia tu semua cantik-cantik kan. Dia selalu gambarkan standard kecantikan apa semua. Lepas tu yang bahagia-bahagia, yang indah-indah tentang orang Korea. Orang Korea ni respon mereka sendiri bercerita tentang Korea. Kenapa mereka melihat orang di Indonesia, orang Muslim sebenarnya, lebih bahagia berbanding dengan Korea. Berbanding mereka tinggal bersama orang Korea. Mereka tinggal di Indonesia lebih rasa bahagia dibanding mereka tinggal di Korea. Padahal orang Korea opa kot. Padahal orang Korea tu sebut kan, padahal kita di Korea ni semua yang kita nak ada. Maksud fasiliti kesihatan ada. Makan senang, semua senang. Yang penting berduit. Sedangkan orang-orang di Indonesia tu tak ada duit. Susah, tapi bahagia. Sebab apa? Standard mereka melihat hidup itu bukan pada standard yang orang Korea ada. Orang Korea melihat standard adalah melihat material. Yalah, betul lah. Saya ada tengok satu kajian tu. Orang Korea kan, bila dia dah habis, kalau kita lah habis SPM kan, habis SPM, hadiah yang diorang beri kepada anak dia adalah pembedahan plastik. Bedah mata, bedah dagu kan. So benda tu benda biasa sebenarnya. Diorang pembedahan tu sebab diorang asalnya muka tu tak sempurna macam artis sebenarnya. Jadi diorang anggap bila dah masuk IPTA lah, kalau kita tu sambung bila masuk universiti, dia akan jadi orang yang baru, orang yang lebih confident. Orang baru, dan kisah silam dia orang tak tahu. Orang tak tahu. Orang bahkan mungkin kawan sekolah dia pun tak kenal lah. Siapa budak ni kan? Padahal sebenarnya satu sekolah. So, sebab muka dah berubah. Itu standard kebahagiaan dia orang. Jadi mereka mengomentar dia seorang yang tinggal, orang Jawa lah. Dia orang Korea yang boleh cakap Jawa. Bayangkan orang Korea boleh cakap Jawa. Makan tempe lah. Ya, makan tempe. Dia sekolah di Indonesia. So mungkin parents dia kerja dekat Indonesia lama. Antara benda yang mereka sendiri kata, orang Korea ni terlalu banyak memikirkan benda-benda yang material. Benda-benda yang sebenarnya, contoh dia pakai baju apa, dia selesa baju tu, tapi bila kawan dia cakap, kau kenapa macam ni, dia dah insecure. Maksudnya standard dia tu, kebahagiaan itu ditaruh atau diletak ke atas pandangan orang lain. Kalau kita kan lantak lah orang cakap apa. Di sana sangat particular kalau orang kritik atau komen dia punya penampilan. Bahaya tu. Jadi bahaya tu. Kan, bahkan bukan penampilan, kerja. Kau tak kerja ke? Bagi kita macam, aku dah cukup, buat apa aku nak kerja? Di sana kalau ada member cakap macam tu, dia dah rasa, tak cukup ke? Kau macam mana? So, bila kau nak dapat rumah, bila kau nak ada ni harta sendiri, bla bla. So itu memang orang Korea sangat struggle untuk survival mereka di Korea. Dan itu sebabnya orang Korea banyak hijrah keluar juga. Itu faktor dia juga. Sebab harga di sana sangat mahal. Betul. Dan mereka kata kalau nak hidup di Korea,
nak bahagia hidup di Korea perlu wajib banyak duit. Jadi duit lah sebenarnya inti kebahagiaan mereka. Jadi dia orang sanggup buat apa saja. Ya, mereka sanggup buat apa saja sehingga hilang prioriti hidup mereka. Dan mereka sangat insecure ketika ada kritikan, komen. Sebab tu ada selebriti bunuh diri akibat komen jijik di media sosial. Di media sosial sebab dia orang sangat particular benda dia orang sangat particular. Itu untungnya kita kat Malaysia. Ya tu, kalau ada orang cakap kau ni rambut kau asal macam ni. Lantak kita still ada ignorance kan. Kita masih boleh kalau dia tak boleh dia tak boleh. Dia sangat sensitif. Jadi okey, mungkin tu selingan cerita. Intinya sekali lagi ini mungkinlah tips kita pada hari ni ataupun pesan-pesan positif yang untuk hari ni lah. Malam ni saya cuma nak katakan hijrah pertama dengan niat dan sentiasa perhatikan niat yang asal untuk istiqamah. Pelajari Islam sesungguhnya supaya kita akan sentiasa upgrade diri. Bila upgrade diri, di situ istiqamah datang, kemampuan untuk istiqamah. Cari kawan-kawan yang boleh sparring, boleh berbual, boleh sharing, boleh bertukar-tukar pandangan. Cari kawan-kawan macam ni. Yang seterusnya adalah standard kebahagiaan tadi, standard kebenaran. Itu perspektif lah tentang hidup kan. Macam yang apa tadi nama dia Lembayung Senja. Dia tentang idea, tentang perspektif. Betul, kita kena tukar. Kita kena masukkan sakofah dan fikrah. Jadi pemikiran Islam dan juga kekayaan ilmu Islam itu kita juga kena tahu. Tapi itu jauh lagi bagi orang pemula. Yang penting sebenarnya yang tadilah yang saya katakan tadi, niat dan juga lingkungan. Betul. Lepas tu sentiasa tingkatkan kefahaman ilmu. Tak ada tempat, mungkin boleh DM kat Arif. Saya akan sediakan tempat nanti. Sediakan tempat untuk kita buat sesi perbincangan. Apakah benda yang kita boleh lakukan supaya kita sentiasa istiqamah dalam hijrah. Betul. Dan kita tak putus asa dalam mengharap pertolongan Allah. Satu lagi saya nak tambah. Jangan pandang remeh benda yang kecil tau. Benda yang mikro. Benda-benda kecil, contoh macam gosok gigi sebelum tidur, ataupun bangun tidur minum air 1 gelas. Benda-benda yang kecil je. Bayangkan saya dengan Bro Azli, kami buat kajian setiap minggu saja, 1 kali seminggu 2 jam. Kalau tengok daripada kuantiti tu, itu sangat kecil lah. Sangat sedikit lah. Sedikit lah daripada 1 minggu tu. Tapi impact dia besar lah. Impact dia tu boleh buat saya istiqamah. Alhamdulillah. Dia macam kalau tak ada kajian pada 1 minggu tu, dia rasa macam kosong sikit. Rasa macam ada something yang tak dilakukan pada masa tu. So benda-benda mikro ni jangan diremehkan. Kalau rasa boleh selawat 300 kali sehari, teruskan buat macam tu. Kelebihan selawat kena tahu juga. Satu kali kita selawat, Allah selawat atas kita 10 kali. Bayangkan Allah mensejahterakan kita 10 kali. Maksudnya banyak urusan yang Allah bantu kita. Itu pentingnya selawat. Jangan remehkan. Jangan remehkan. Ada satu lagi, ini tentang sharing tentang Matthew apa tak nama dia tu. Dia tentang cinta-cintun lah. Okay. Tak, ini nak cerita pasal benda kecil. Benda kecil. Dia tajuk dia pasal micro attraction. Micro attraction. Sebab ada orang memang dia senang jatuh hati dengan benda-benda kecil. Kita tak pandang benda tu penting pun. Bagi dia penting. Contoh macam saya suka pada kawan saya sebab saya pernah cerita, saya pernah baca buku ni. Satu buku. Tengok-tengok dia beli buku dan dia baca juga buku tu. So benda tu benda mikro je. Okey, satu lagi, bila saya keluar dengan kawan saya, tiba-tiba kawan saya ada orang tu jatuh barang. Kan, jatuh dompet, tercicir. Kawan saya tu pergi bantu dia. Kan, bagi tahu kat abang tu, abang ada dompet jatuh. Okey, terima kasih. So kita nampak benda tu kecil je. Tapi bagi saya, besar, micro attraction tu dia panggil. Okey, itu nak describe ke apa tu micro attraction? So benda-benda little things dalam hidup kita ni, kita jangan remehkan. Ya, betul. Jangan remehkan. Kalau falsafah saya mudah aja kan. Allah tidak jadikan perkara tu kalau ia tiada makna. Bahkan debu
dijadikan untuk tayamum. Amboi, ini macam ayat-ayat cinta. Tak betul. Anggaplah daku debu, kerana sungguhnya tiada air, akulah yang dikau cari. Cewa amboi. Itu bunga-bunga. Tapi sebab kita pun masa dah time. Dah tu lah. Bukan, tinggal 10% je. Oh, 10%. Kan awak nak So, call balik kan. Sekarang dah awak tak ada bateri. Saya tak tahu nak hantar awak balik. Dah berapa minit dah kita live? Okay, kita tak tahu. Mungkin boleh tengok. Oh, kat sini tak boleh. Tak boleh. Okay. Mungkin, tapi apa pun terima kasih lah bagi yang sudi dengar. Mungkin boleh tak komen cadangan tajuk. Sebab yang ni tajuk ni dah habis dah. Kita cerita kan. Dah habis lah. History komen ni kira dah habis lah. Ke ada lagi? Ke nak tahu yang lain? Kalau ada apa ni, nak suggest apa-apa topik, boleh DM saya ataupun komen lah. Komen kat sini terus ya. InsyaAllah nanti minggu depan kita akan bincangkan topik tu lah. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita boleh lakukan lah sesi kami SAY ni. SAY. Say special about you. Say special about you lah. Katakanlah yang baik-baik tentang diri kita. Betul. InsyaAllah. Boleh kot kita closing. Closing Okay. Kata akhir lah daripada Arif sebagai pemilik daripada akaun. Nak cakap apa? Nak cakap dulu. Okey, tak ada apa. Saya kira insyaAllah ini kesempatan yang baik untuk kita merenungi diri kita, penghijrahan kita, ataupun apa benda yang kita patut kita perlu lakukan untuk meningkatkan istiqamah kita agar terus menjadi Muslim yang lebih berkomitmen kepada agama Allah, kepada agama Islam. Kita tahu hari makin hari, waktu demi waktu, cabaran sebagai seorang Muslim itu makin bertambah. Maka tak wajar ataupun tidaklah seharusnya sebenarnya kita menganggap remeh perjalanan waktu itu untuk disia-siakan, kecuali untuk kita jadikan yang bermanfaat dan produktif untuk memahami Islam. Wallahualam. Itu je untuk saya. Alhamdulillah. Saya nak bagi tahu jangan lupa selawat. Dah selawat ke belum hari ni? Satu lagi, untuk sesiapa yang tengok kami punya live, jangan lupa untuk share lah. Yang tu penting. Yang tu penting, tekan like, tekan komen ke, nak komen apa-apa. Komen selawat pun dah okey dah. Nanti saya baca, awak juga dapat pahala. Okey, lepas tu share kebaikan. Bukan untuk saya, bukan untuk nak famous ke apa, tak. Mungkin satu hari nanti juga saya cut je dalam Facebook. Itu dah biasa, tu rutin je. Saya bukan kepentingan untuk famous ke apa, tak. Sebab saya sendiri pun memang tak ada ke arah situ pun. Kita fokus berbagi. Pada berbagi kebaikan. Lepas tu jangan lupa like, share and subscribe. Subscribe kita Facebook je. Okey, jaga diri. Tetap taat kepada Allah. Ingat, taat pasti bahagia, maksiat pasti sengsara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum. Ada komen ke? Tak ada. Tak ada. Okey. Bye bye.